Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton Book Surgeon. Pada 11 hari bulan 3 2022 tahun ni aku dapat satu mesej Telegram daripada seorang penulis yang dia tanyakan, Book Surgeon ni ada buat tak lisensi buku ataupun perkhidmatan berbayar, lisensi buku dan sebagainya. Apa lagi time tu aku pun bagi tahu, ya betul, kami Book Surgeon buat sekian dan alhamdulillah inilah video dia. Buku yang aku akan review kali ini adalah buku yang bertajuk Catatan Pendakian 16 Puncak Gunung, tulisan Haizan Runsah. Buku ni agak tebal lah, 448 muka surat. Aku baca dalam tempoh masa 2 minggu macam tu. Baca secara teliti lah, sekadar yang aku mampu. Okey, Haizan Runsah ni merupakan salah seorang tenaga pengajar di Kolej Mara. Kolej Mara kat mana aku tak mau sebut. Tapi tenaga pengajar yang agak lama lah, sebab kalau baca di bahagian disertai pasal penulis sikit sebanyak, ada disebut pasal berapa lama dia mengajar. Dia kata berpengalaman mengajar lebih daripada 20 tahun. Aku agak takjub dengan buku ni sebab buku ni typo sangat-sangat kurang dan kesalahan struktur ayat pun payah aku nak jumpa. Aku rasa macam kurang ataupun almost none. Dan pada masa yang sama aku baca pengalaman orang, so aku akan takjub. Aku nak tahu apa lagi yang dia pernah hadap. Dia mendaki 16 puncak gunung kot, satu benda yang aku tak pernah buat. Aku mungkin pernah baca 16 buah buku, tapi aku tak pernah mendaki 16 puncak gunung. So bagi aku sangat-sangat excited lah bila aku dapat buku ni, bila aku tengok dengan cover cantik lah apa semua, macam seronok lah baca buku ni. Aku akan dedahkan strength dan beberapa kritikan, kekuatan dan beberapa kritikan yang aku boleh bagi terhadap buku ni lah. So stay with me until the end, insyaAllah. Ok, strength. Buku ni dia menceritakan kisah-kisah penting dan juga tips pendakian. Sebab contohnya sebahagian daripada kita yang mungkin dia teringin nak mendaki gunung, tapi dia tak tahu benda apa yang dia perlu sediakan. Dia tak tahu pantang larang masuk hutan, ataupun dia tak biasa. Dia tak tahu apa preparation dari segi mental, physical, spiritualnya sebelum nak mendaki gunung. Kita bukan pergi mendaki bukit-bukit rendah, ataupun kita bukan nak pergi hiking sikit-sikit je. Ni jenis mendaki gunung yang besar-besar ni. So kita kena tahu apa dia preparation ataupun apa dia persediaan yang diperlukan untuk membolehkan proses kita mendaki itu lancar. Dia bukan setakat mendaki, dia mendaki tu turun. Yang tu journey yang agak panjang dan juga yang agak mencabar lah sebenarnya. Bila aku baca semua yang ditulis kat dalam buku ni. Okay, itu yang pertama. Dalam banyak-banyak preparation tu, antara yang mencuit hati aku adalah bila dia sebut tentang adab masuk hutan. Muka surat 416. Dia sebut, kita tahu, oleh itu pendaki perlu mempunyai ilmu berkaitan adab dan petua apabila memasuki kawasan hutan, sungai dan gunung. Berikut antara perkara yang perlu dijauhi semasa berada di dalam hutan dan gunung. Yang pertama, dia point form kat situ lah. Jangan menuturkan ayat-ayat atau mentera yang boleh menjatuhkan akidah seperti tok anak cucu tumpang lalu, jangan dikacau semasa pergi dan balik. Sebaliknya, dia kata sebaiknya berdoalah dengan ayat Al-Quran. Yang ni aku sangat-sangat setuju dengan penulis sebab penulis ni dia bertanggungjawab, sebab dia bukan sekadar menulis berkongsi pengalaman dia mendaki gunung, tapi pada masa yang sama dia menyumbang untuk membetulkan akidah umat Islam daripada terjebak dengan benda-benda khurafat dan sebagainya. Macam mana yang kita tahu masuk hutan ke pergi mana-mana sunyi ke apa semua, mesti ada ayat-ayat macam ni. Tu nenek cucu tumpang lalu apa semua tu, macam semua mengarut, tak ada. Baik baca doa-doa daripada Al-Quran, dan aku tambah daripada hadis Nabi SAW. Kita minta Allah Ta'ala yang lindung kita, bukan kita minta kat tok nenek. Bukan tok nenek siapa pun dia tu, jin-jin apa semua tu lah. Ok, baik. Tu yang pertama. Tu antara benda yang bagi aku macam menarik lah daripada buku ni. Dan pada masa yang sama, dia ada beberapa kisah yang menarik yang bagi aku remarkable. Boleh tengok contohnya pada muka surat 167. Bila ada seorang tu bernama Fiqah kot, Fiqah nama dia. Fiqah ni dia in the middle of their expedition. Fiqah dia macam tak berapa nak sihat, dia tak fit. Dan dia at one point kita nampak macam Fiqah ni melambatkan keseluruhan perjalanan kawan-kawan pendakian tu, termasuklah Cikgu Haizan Runsah. Sama-sama kiranya dalam ekspedisi tu, kiranya Fiqah ni melambatkan satu grup dia untuk untuk melengkapkan misi mereka. Sebab tu nak turun dah kot. Rasanya kira mereka dah nak turun, mereka dah nak sampai dah. Mereka dah naik, lepas tu mereka nak turun. Okey, lepas tu
Walaupun macam tu, tak ada ditulis dekat dalam buku ni apalah fiqah ni lambat lah, buang masa orang lah, dia ni saja buat teruk dah. Tak ada. Aku tak jumpa dekat dalam buku ni lah. Aku bersangka baik tak ada pun ahli-ahli ekspedisi yang merongok itu. Mungkin merongok dalam hati ke, mungkin rasa macam payahnya, susahnya perjalanan dan sebagainya. Dia tunjuk kata teamwork mereka ni sangat-sangat utuh lah. Tu satu benda yang bagi aku inspiring daripada buku ni. Dan boleh tengok dalam muka surat 292 antara kisah yang menarik lah apabila ada seorang pendaki Indonesia dalam misi pendakian Gunung Semeru. I'm not sure Semeru ke Semeru ke, I'm not sure, tapi dia ejaannya macam tu lah. Ok, bila ada dalam ekspedisi ni seorang pendaki Indonesia yang longlai dan kepenatan menghampiri kami. Pakaiannya dikotori debu, wajahnya banyak calitan debu, bibirnya juga sudah kelabu disebabkan lekatan debu. Dia kata, "Pak, ada air? Aku terlalu kehausan. Air aku dibawa rakan yang sudah jauh ke hadapan." Ujar pendaki itu dengan suara termengah-mengah. Cikgu Haizan kata, ada, sekejap ya. Dan sebenarnya pada masa yang sama, mereka pun tak ada air. Dalam kosok 293 dia kata, tinggal satu botol lagi yang berisi air. Itu pun tinggal sikit. Hanya cukup-cukup untuk saya dan Amjad sahaja, kawan kepada cikgu ni dalam ekspedisi itu. Tidak mengapalah, dia kata pendaki Indonesia itu nampaknya lebih terdesak dan memerlukan sedikit air. Dia bagi ya. Ni mengingatkan aku kepada kisah-kisah sebelum-sebelum ni dah, mungkin dalam sirah dan sebagainya, macam mana sahabat-sahabat mengutamakan, sahabat-sahabat Nabi mengutamakan sahabat-sahabat yang lain dan sebagainya. Dia bagi kisah inspiring dan dia bagi macam satu tamparan juga untuk aku, dan juga ialah teguran, peringatan dan sebagainya. Macam mana kita utamakan orang yang lebih memerlukan pada ketika tu. Dan nilai murni ni memang kita boleh dapat sebab tu kita mendaki gunung. Macam mana yang disertakan kat dalam buku ni. Alhamdulillah lah, bagi aku this is one of the big lesson that I got from this book. Alhamdulillah. Okey, muka surat 430. Aku baca sikit Dia kata, kegembiraan menawan puncak tidak akan memberi apa-apa makna jika berlaku kejadian yang tidak diingini semasa menuruni puncak. Begitu jugalah dengan realiti kehidupan. Bukan mudah untuk mempertahankan kejayaan. Kita tidak mahu ia sekadar kejayaan singkat. Mencapai kejayaan tidak mudah, tetapi tidak semudah mempertahankan kejayaan. Akan muncul pelbagai liku dan rintangan seterusnya yang akan menghancurkan kejayaan yang telah dibina. Kita tidak boleh berasa cepat berpuas hati, mudah lupa diri dan cepat berasa selesa. Teruskan fokus dan sebagainya. Kat ujung tu dia kata, inilah gunung, bukan hanya memperoleh penat semata-mata, tetapi ada nilai besar yang terselindung yang mampu membuka mata dan mengubah persepsi hidup agar menjadi lebih baik di dunia dan di akhirat. Falsafah pendakian gunung yang bagi aku disorotkan ataupun diletakkan dengan sangat-sangat cantik oleh Cikgu Haizan Runsah. Aku bagi kredit kepada penulis. Alhamdulillah, aku sonok bila aku baca benda ni. Okey, yang ketiga, penulis banyak info. Bagi aku dia ni seorang yang banyak info, banyak tengok movie, dia macam banyak membaca, dia tahu, dia boleh tahu nama pelik-pelik. Nama pelik-pelik lah, macam nama spesies ke, nama bunga, spesies bunga satu dia sebut pada muka surat 316, dia sebut tentang spesies bunga. Dia ada sebut juga tentang nama-nama etnik, muka surat 316 juga disebut. Tu aku macam, dia ni banyak pengalaman tau. Dia tulis tu dalam keadaan dia tambah info-info tu, buatkan aku baca ni macam, menarik lah cara dia describe benda tu. One of the things that attract my attention is that how this author ataupun how this writer, dia mengungkapkan how he describe those events, and also when he include some of, kita kata, interesting description about something. Yang tu memang bagi aku buatkan aku rasa macam sonoknya baca. Dia akan kaitkan dengan filem-filem. Contoh, keadaan ni mengingatkan saya kepada filem ni sekian-sekian, Lord of the Ring ke apa benda, dia ada sebut. So dia buatkan kita rasa lebih ringan lah baca buku ni, sebab dia associate dengan filem kan. Seterusnya, penulisan yang sangat humble. Aku cakap sangat humble, walhal experience tu sangat-sangat mahal, sangat-sangat huge. Sebab macam aku sebut tadi, penulis dah ada pengalaman mengajar lebih daripada 20 tahun. Dia humble lah. Dia tulis kat sini, dia kata perkongsian pengalaman dan ilmu dari kacamata seorang pendaki biasa. Aku macam, biasa apa ke benda? 16 puncak gunung kot. Sampai Gunung Fuji pun dia include. Gunung Fuji, Gunung Kinabalu, Gunung Silipat Thailand, Gunung Pulag Filipina, 9 gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia, semua dia dapi dalam catatan ni. Dia include dalam catatan ni. Pendaki biasa apa benda ni? Mungkin penulis kata dia pendaki biasa sebab banyak pendaki dalam muka bumi ni, banyak. Dan mungkin sebab penulis ni tak pernah pergi Gunung Everest lagi, sebab tak include pun dalam ni. Wallahualam lah, mungkin dalam ekspedisi ke, yang aku tak tahu. Okey,
Yang kelima, aku akan katakan buku ni mahal. Bukannya mahal RM38, termasuk post charge 7 ke 8 ringgit semenanjung Malaysia. Bukan yang tu. Buku ni lebih mahal daripada RM38. Buku ni bahkan lebih mahal daripada cah review ke, cah apa ke semua tu. Buku ni lebih mahal daripada tu. Aku dapat free buku ni. Tapi aku katakan buku ni mahal sebab pengalaman dia tu. Pengalaman dia tu buatkan benda tu mahal. Pengalaman tu, ya Allah, bagi aku macam dengan dia bagi tahu dia pi naik gunung tu, dia jumpa orang tu satu pasal. Dia habaq keadaan dekat sini orang macam ni tu satu pasal. Dia habaq dia jumpa binatang, ini spesies ni, pokok renek, pokok pine ada kat sini, yang ni naik makin naik jumpa lumut lah apa semua. Aku macam best gila, informatif. Dan sebab tu aku kata buku ni mahal. Dan of course pengalaman tu didapati bukan dengan membayar wang ringgit semata-mata. Yalah nak pergi negara lain ke, nak pergi duit minyak apa semua, bukan sekadar wang ringgit. Dia gadai nyawa, dia letak sekali dekat situ, gadaian tu dengan darah dan juga peluh air mata, kesakitan, keperitan, dan dia bukukan dalam satu buku supaya kita sama-sama boleh ambil manfaat daripada perkongsian dia. So aku akan katakan buku ni sangat mahal. Itu beberapa kekuatan daripada buku ni yang aku jumpa.